Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 1848, datangnya Belanda ke Tanah Melayu setelah bertandang ke Singapura dan Indonesia membawa sejenis tanaman yang siapa sangka dapat membangunkan ekonomi tanah tumpah darah kita. Sejenis tanaman yang benihnya mampu memacu ekonomi negara. Tuan-tuan dan puan-puan, kelapa sawit, benih kemajuan ekonomi Malaysia. Kelapa sawit atau nama saintifiknya Aedes guineensis berasal daripada Afrika Barat yang adalah sejenis pokok palma yang ditanam untuk pertanian komersial dalam pengeluaran minyak daripada isi ngerong buahnya. Kelapa sawit ini menghasilkan lebih banyak minyak per unit keluasan tanah berbanding tumbuhan pengeluar minyak yang lain, iaitu lebih kurang 9 kali ganda lebih banyak daripada kacang soya dan 4.5 kali ganda lebih banyak daripada biji sesawi. Industri sawit Malaysia bermula pada tahun 1917 apabila ladang Tenmarat di Kuala Selangor ditanam dengan benih Duradeli dari rantau panjang. Keluasan tanaman sawit ini meningkat sebanyak 90% dari tahun 1974, iaitu sebanyak 565,766 hektar hingga ke tahun 2019, iaitu sebanyak 5,900,157 hektar. Percaya ataupun tidak, itu adalah hakikatnya. Hasil minyak sawit ini melebihi 12 tan sehektar setahun, tetapi berdasarkan kajian saintifik, ia mampu mencapai potensi maksimum iaitu sebanyak 18.2 tan sehektar setahun. Jika getah mampu menjadi 1,001 jenis barangan, begitu juga dengan kelapa sawit. Dengan sumber kelapa sawit yang terlalu banyak, kita mampu menghasilkan aiskrim, krimer, konveksi, sausage, malahan burger. Industri ini juga mendorong kepada kemunculan industri-industri baru iaitu industri elektrokimia dan industri biobahan api. 90% daripada hasil minyak sawit Malaysia diurusniagakan di atas pasaran antarabangsa terhadap dua perkara utama, ekonomi dan sosial. Sumbangan industri minyak sawit menjadi penyumbang keempat terbesar pendapatan negara. Industri ini jelas membantu mempertahankan kemampanan ekonomi negara kita. Sebagai bukti, ketika negara dilanda krisis kewangan pada 1998, industri ini dengan pendapatan sekitar 22.5 bilion ringgit pada tahun yang sama sangat membantu negara kita mengatasi masalah tersebut. Pada tahun 2018 pula, walaupun pasaran komoditi sawit mengalami kejatuhan, industri ini masih teguh dan dapat menyumbangkan 35 bilion ringgit atau sekitar 37% daripada sektor pertanian kepada KDNK. Sektor perdagangan kelapa sawit menyumbang kepada 5.6 juta pekerjaan kepada penduduk setempat sama ada peringkat huluan ataupun hiliran. Itu termasuk petani, pekebun kecil, pemasaran, perdagangan domestik dan juga antarabangsa. Justru itu, industri ini mampu mengurangkan kadar pengangguran, menaik taraf infrastruktur serta taraf hidup penduduk di luar bandar, lantas menjadi satu nilai tambah buat kelapa sawit. Akan tetapi, bila mata dipenuhi harta, kita mula lupa diri. Bila lalai dalam dunia, kita lupa tanggungjawab diberi. Generasi muda negara kita lupa akan benih kemajuan ini. Mereka lupakan industri sawit di dalam minda mereka. Mereka melepas tangan daripada tanggungjawab yang telah diamanatkan oleh orang-orang terdahulu. Teruskanlah warisan ekonomi negara, hargailah sawit Malaysia. Akan tetapi, mereka mengatakan industri ini lampu. Janganlah kita sesekali lupa impak mega yang diberikan oleh kelapa sawit kepada perekonomian negara kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pesan akhir saya, hargai sawit Malaysia dan ingatlah kelapa sawit benih kemajuan ekonomi negara.